Sebab tu kita ni main mengaji ni, nak dapatkan iman tu bukan senang. Nak dapat iman, sebab tu disebut innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang yang memakmur rumah Allah di antaranya orang beriman. Tuan-tuan nak tengok orang tu beriman atau tidak, tengok dia datang rumah Allah atau tidak. Ni tengok yang ni. Berapa ramai orang Sungai Burung? Tak ramai. Yang ramai ni orang luar, betul tak? Orang luar. Tapi nak tahu dia beriman, dia main masjid. Di antaranya apa? Waktu subuh. Kalau dia boleh main, hebat dah. Sebab apa waktu subuh tak boleh main? Allahu akbar, Allahu akbar. Syaitan, hei, tidur sedap. Kita pun tarik. Tarik ke selimut? Nabi kata, kamu tarik itu seperti mana selimutnya kulit babi. Oh, sedap. Tapi beriman dia buang. Tuan-tuan kena ingat, 3 ikatan akan terlepas apabila bangunnya manusia daripada subuh. Pertama apa? Syaitan yang akan bisik, hei, tidur. Tiba-tiba kita buang tu ikatan simpulan ni, putus. Ada lagi satu, kita bangun, ambil. Syaitan bisik, hei, sejuk. Kita sejuk apa sejuk? Ambil juga. Habis-habis tu nak sembahyang, usolli, kita main masjid. Putus tadi masa sejuk, tinggal satu ikatan. Syaitan, hei, sembahyang apa hang hebat no. Hang sembahyang no, orang tu tak sembahyang. Kita pun kejar saja ya, habis. Tapi aku sembahyang keranamu. 3 ikatan ni terputus, ikatan syaitan. Hebat kita bila ada iman. Tuan-tuan datang rumah Allah, tengok subuh dia main tak? Maghrib orang boleh main, Aisyah boleh main, tapi subuh jarang orang boleh main. Tapi kalau dia main, menunjukkan dia ada iman. Allahu akbar, orang lain tidur dia bangun. Alhamdulillah. Sebab tu kalau boleh tuan-tuan, kita masa subuh tu kalau boleh main, hebat. Kalau boleh azan tu bagi sedap sikit. Ini azan dekat Johor, macam Ustaz Aslim cerita, macam Formula 1. Orang azan Allahu akbar, Allahu akbar. Sedap tak? Tengok siapa azan. Ini azan Formula 1. Orang nak main pun nak ni apa Formula 1. Macam Ustaz Aslim cerita lah kan, di Kelantan tu ada seorang apa nama, pakat balik cuti. Balik cuti, budak-budak pakatlah nak pergi sembahyang subuh kan, kayu basikal lah. Kayu ada seorang pakcik azan, bukan Formula 1, dia azan apa? Allah. Kawan tu kalau patah balik, belah balik tu. Daripada nak pergi masjid, belah balik tu. Azan macam jebon. Allahu akbar. Nampak nak lena aku merapu tuan-tuan. Nampak tak boleh? Teramah betul yang lena tuan-tuan. Tuan-tuan yang dikasih, dengan izin Allah tuan-tuan, datang rumah Allah, kita datang sembahyang tanda iman. Sebab tu Nabi SAW dia tak pernah tinggal akan masjid. Yang pertama dia akan buat masjid Quba. Yang pertama dia buat apa? Masjid Madinah. Tuan-tuan tengok, masjid. Sebab tu tuan-tuan nak ada iman, datang rumah Allah. Tak boleh cari yang lain. Dan jawatan kuasa masjid, jangan kira apa orang kata, tapi kira apa Allah kata. Saya nak abad lah dalam kuliah saya, apa Allah kata. Kalau kira orang kata penin, dulu tak ada aircon, orang kata juga main semayang kuliah setengah jam, hangat pungkuk, panas. Kita buh aircon, mereka komplain juga, bubuh aircon sejuk, kapet tak ada, mayang atas apa, atas tu tar apa nama tu, itulah semen kan. Kita buh kapet, mereka komplain juga, buh kapet warna hijau, komplain juga. Kita nak buh warna apa tuan-tuan? Dia kata buhlah bulan tengah, baru elok kan. Komplain juga. Dia nak buat macam mana? Jangan kira apa orang kata, kira Allah kata. Kita buat program. Sebab hidayah bukan milik ustaz, milik Allah. Saya pernah cerita tuan-tuan, ada seorang cikgu di Masjid Batu, saya baca khutbah. Saya baca khutbah tu, dia duduk di belakang, dia singgah sementara aja. Tapi saya cerita dalam khutbah, dia teriak tuan-tuan. Dia teriak. Habis khutbah tuan-tuan, dia mai hari berikutnya, tiap-tiap malam mai Masjid Batu, bawa dengan recorder tape, rakam dengan anak isteri dia. Kemudian dia pencen tuan-tuan, Tuhan pusingkan hati dia dengan izin Allah. Lah tiap-tiap malam tuan-tuan tengok penjuru masjid belah sana Masjid Batu, ada seorang cikgu pencen dah, dengan janggut, dengan jubah, dengan serban, tak pernah buang. Dia kata, ustaz, dengan satu khutbah ustaz telah membuka pintu hidayah saya. Allahu akbar. Dulu ni tak tahu tuan-tuan, tapi alhamdulillah sekarang ni sudah masuk bulatan. Tuan-tuan tengok hebatnya hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, sebab tu Nabi tuan-tuan dibelah, dimasukkan iman. Kita
ustaz, saya nak iman ustaz. Bawa mai pisau, ustaz tolong belah. Mampus semua. Tapi cara dia masjid. Mai rumah Allah, kita bancuh. Hidayah bukan milik ustaz, milik Allah. Kita bancuh insya-Allah. Mana tahu dengan kita cerita ni, Tuhan buka hidayah kita. Tuan-tuan nak tunggu bila lagi tuan-tuan? Kan? Bila lagi nak main masjid? Saya tengok perkembangan terbaru, anak muda pakat datang ramai-ramai. Baru ni ceramah di masjid Semelin. Penuh anak muda. Penuh ni. Yang tua-tua duduk tepi-tepi lah. Kita suara kuat ke tak kuat, dia lena. Kira lena dia tu. Oh, duduk tepi semua lena. Tapi alhamdulillah anak muda duduk depan main mengaji ni. Kita bagi semangat, dia pun bersemangat. Saya kata esok kita 31 hari bulan. Jangan lupa pergi dekat Padang. Datuk Haji Abdullah Badawi ramai-ramai. Dengan izin Allah tuan-tuan. Tuan-tuan 31 hari bulan pecah sejarah. Padang itu telah dapat mengumpulkan manusia hampir 30,000 orang. Oh, 31 adik biar. Oh, 30,000 orang tuan-tuan. Tu kira anggaran lah. Alhamdulillah tuan-tuan. Syamsul tu apa? Yang KL gangster tu. Aku pun tak tengok, tapi aku tahu. Dia pun tuan-tuan, alhamdulillah lah. Pergi umrah baru ni dia pun pergi sama. Saya bagi tazkirah 140 orang. Pam. Dia turun daripada bas, dia main meluru kat saya. Ustaz, Abdullah Khairi ke? Ha? Ustaz ambil gambar dia. Lo Samsul tu ambil gambar dengan aku. Tengok, jamaah terkejut. Ustaz, lo dia ambil gambar. Saya apa ingat apa? Aku mangkuk ayun. Samsul ambil gambar, bukan saya ambil gambar dengan dia. Tuan. Rupanya dia duduk tengok YouTube tuan. Tuhan buka hidayah dia. Alhamdulillah dia pengikut tegar kepada Ustaz Azhar Idrus bersama dengan Pre Andre. Aku nak sebut tak arti. Pre Andre. Tengok. Alhamdulillah tengok. Artis-artis Tuhan buka hidayah dia. Alhamdulillah saya forum baru ni dengan Yat Hamzah. Tuan-tuan tahu dia Yat Hamzah yang cunu. Hamzah, lepas tu Ustaz Bollywood, lepas tu saya. Ustaz Bollywood dah reject dah, memang tak cun. Aku buat cun. Ya Hamzah cakap, dia cerita pengalamannya Tuhan buka hidayah. Teriak tuan-tuan di Menara Maybank. Teriak tuan-tuan dia cerita. Menara Maybank, baru ni forum dengan Dina Amir. Dina Amir, bini saya dah kata, bang, Dina Amir. Saat ya, saat lepas ni apa pula? Bang, tahan ujian bang. Abang tabah bang. Bini saya duk pesan. Sebab apa? Sebab dia takut aku menikah lain. Saya kata jangan takut, saya ada penyakit TB. TB tahu dah? Takut bini. Hampa apa sama gelap apa? Penyakit TB takut bini tuan-tuan. Bini tak ada aku boleh cerita darah. Bini adalah kereta aku pun takut. Lagi dia suruh tidur dekat luar rumah mampu tuan-tuan. Tuan-tuan yang dikasihi dari rahmat Allah, buat lawak ni bukan apa, takut tuan-tuan lena. Tengok lena tak lena pun 8.40 lah tuan-tuan. Kuat-kuat saya pukul 9 saya berhenti ya. Tuan-tuan yang dikasih, tengok Nabi SAW dibelah dada, diberikan iman. Kita nak iman, datang rumah Allah, dicucikan dengan ustaz-ustaz, dapat kuliah, dapat agama. Akhirnya Nabi SAW tuan-tuan, ketika dah dewasa dia tak pernah tengok akan berhala. Itu hebat. Bila tak tengok tuan-tuan, Nabi akan berkhaluat di mana tuan-tuan? Di satu bukit nama Jabal Nur. Ini ringkas cerita lah. Di Jabal Nur ni kalau boleh tuan-tuan naiklah. Saya bawa jemaah saya 144 bagi tazkirah. Siapa di kalangan tuan-tuan nak naik Jabal Nur, di atas ada Gua Hira? Semua seorang. Tak angkat muka. Saya tahu okey, lepas subuh esok saya tunggu. Siapa nak jom. 144 orang, yang ada 8 orang anak muda. Ustaz, kami ustaz. Mana geng lain? Tak mau ustaz, tak larat. Sakit lutut. Tak apa. Pernah saya bawa tuan-tuan 2006 anak muda 20 orang lebih. Saya bagi tazkirah dekat Jabal Nur. Pam. Pakak teriak, "Jom naik Jabal Nur." Ustaz, kacang ustaz. Saya tak kacang-kacang beli air mineral. Nur atas bukan ada apa. Tak apa ustaz, kita beli sebotol dah. Beli naik tinggal saya. Tapi dia ada tangga tuan-tuan. Lah ni dia ada tangga, dia ada tempat pegang. Depa naik. Rupanya ada tingkat 1 2 3 4. Depa naik tingkat pertama, tengok saya bawah. Ustaz, take 5. Relax 5 minit. Saya tak ikut suka hamba. Depa relax, minum air habis-habis, saya naik. Rupanya sebelah saya ada seorang pakcik, orang Arab pakai tungkat yang ada kayu apa? Macam tu lah. Satu tu ada tu. Dia naik, dia tak berhenti. Tak. Dia potong geng muda ni. Saya pun, "Oi, pakcik ni potong potong tak? Tak apa, kita potong balik." Dia potong. Naik tingkat 2 pula. Saya baru tingkat 1. Ustaz, take 10. Rehat 10 minit. Ikut suka hamba.
Ayat habis dah. Pakcik ni naik. Tak berhenti tuan-tuan. Dia potong pula geng muda ni. Saya dengan pakcik tu lah. Weh, pakcik tu potong macam mana? Ya Abi, tak larat dah. Dia tampar teruk dia. Ya Ami, saya panggil. Pakcik, tangan saya nak. Mari, ijlis saya nak. Duduk sini. Pakcik tu duduk. Kam umruk, berapa umur kamu? Dia tercuba teka. Sitin, 60? La. Sama'in, 70? La. Kam umruk, berapa umur pakcik? Isna wa thamanin, 82. Pakcik kuatnya 82. Anta qawin jiddan, pakcik kuat. Dia kata apa? Wahai anak muda, aku umur 82. Tapi ada seorang lelaki umur 40. Siapa dia? Saya kata Muhammad Rasulullah. Ada seorang lagi perempuan 15 tahun tua daripada Nabi. Siapakah dia? Saya pun 15 tahun. Kam umruha, berapa umurnya? 40, 50, 15, 55. Khamsa wa khamsin, 55. Dia kata perempuan ini berumur 55. Dia naik Jabal Nur ni, masa tu tangga pun tak ada. Masa tu dia naik kat Nabi, dia hantar makanan kepada Nabi sehari 2 kali anak. Sehari 2 kali. Masmuhazal mar'ah, siapa nama perempuan ini? Saya termenung. Ismuha Khadijah binti Khuwailid. Dia kata Khadijah, umur 55, naik Jabal Nur, masa tu tangga pun tak ada, sehari 2 kali hantar makanan dekat Nabi. Hampa anak muda berhenti 2 kali. Dia tunjuk macam tu, saya tunduk, menangis saya tuan-tuan. Teriak. Saya pun, pakcik ni bahasakan aku ni. Saya pun bangun, saya tanya, wahai anak muda, kamu tahu tak pakcik ni kata apa? Hampa naik 2 kali berhenti. Ada seorang perempuan umur 55, namanya Khadijah. Dia naik Jabal Nur tu, hantar makanan dekat Nabi sehari 2 kali. Mereka teriak. Saya kata, wahai anak muda, lah hampa nak naik tak? Kami nak naik lah ustaz, ataupun kita turun balik. Kami nak naik ustaz. Pasal apa hampa nak naik? Kami nak naik kali ni ustaz, kerana kami sayang Nabi ustaz. InsyaAllah. Tuan-tuan, ni kita buat maulud Nabi, kita buat sambutan Nabi, kita buat ceramah tentang Nabi. Pasal apa? Nak ada sayang Nabi ni, nak ikut perjuangan Nabi. Nabi datang ni buat apa tuan-tuan? Membukakan akidah manusia daripada min ibadatil ibad, menyembah kepada makhluk, kepada min ibadatillah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang buat ceramah ni nak buka minda manusia ni lah, menyembah kepada Allah. Tapi kita, ya Allah, takut dengan makhluk daripada Allah. Takut, tak boleh lah kalau tak sokong, siapa nak bagi berim lah. Berim 650, barang naik tiap-tiap hari. Nampak kena fikir. Kita duk nampak kebendaan. Tuan-tuan tengok di Brunei, apabila sultan yang yakin dengan janji Allah dan janji Rasul, dia kata apa? Mulai 1 Januari, kerajaan Brunei di bawah kuasa beta akan melaksanakan hukum yang terkandung di dalam Al-Quran sebagai tanggungjawab pemerintah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan, dia nak laksana 1 Januari ni, dalam ni, nak laksana ni. Orang hantar macam-macam dekat Mufti Brunei. Laksana di Brunei, habis pelabur akan lari, pelancong tak akan pergi. Mufti Brunei jawab, kami yakin, dia kata, hukum ini hukum Allah, rezeki Allah punya. Dengan izin Allah tuan-tuan, Dr. Harundin pergi ziarah baru ni, pergi jumpa di Brunei. Dengan izin Allah, jenayah baru nak laksana dapat dikurangkan 50%. Dengan izin Allah, Allah kata apa? Baldatun tayyibatun wa rabbul ghafur. Negeri yang baik, yang nak melaksana hukum Allah, Allah bagi keampunan, rezeki lagi melimpah ruah. Rezeki macam mana? Dengan izin Allah, mereka menjumpai lagi 6 minyak, telaga minyak, menyebabkan telaga minyak yang 6 ini boleh digunakan oleh kerajaan Brunei hampir 600 tahun lagi. Ya, ini rezeki Allah. Kita tak yakin tuan-tuan. Kita duk yakin dengan makhluk Allah. Kalau tak ada mereka habis ya. Buat bengong dia, aku geram dia. Tak yakin tuan-tuan. Tak yakin. Ni tuan-tuan tengok, kalau laksana hukum Allah habis ya. Saya nak tanya, baru ni pergi umrah tuan-tuan, saya tengok Kak Ros sama-sama dengan abang tawaf. Tengok-tengok Perdana Menteri kita tuan-tuan terpaksa juga buat umrah pakai kain ihram atas bawah. Dia selak spender pun tak pakai. Kenapa duduk di Mekah nak buat umrah kena pakai kain ihram, tak boleh pakai spender walaupun Perdana Menteri? Kenapa di Mekah ikut peraturan Allah, balik Malaysia tak mau peraturan Allah?
Malaysia tak ada lah. Tuan-tuan bayang tengok. Tapi kita tak yakin dengan janji Allah. Sebab tu Nabi datang membuka akidah manusia untuk yakin dengan Allah. Kita pergi sana, Allah tuan-tuan pergi umrah, jaga sungguh ni. Kalau dengan kita ni Sungai Burung. Oh pergi umrah, ustaz. Kalau umrah ustaz, macam mana kalau kena dam? Kalau kena dam, dia ada taghyir wa taqdir. Iaitu apa? Kalau bulu tertinggal 3 bulu dengan sengaja, kena dam. Ataupun kita kena minyak wangi, jaga sungguh tuan-tuan, jaga ni. Ada seorang perempuan mai jumpa saya. Ni, masa di Malaysia ni tudung merah ni, baju merah. Mai ustaz, saya gatal mata ustaz, terkeluar 1 bulu, kena dam ah. Jaga takut 1 bulu pun kena dam. Tapi balik Malaysia bukan bulu. Hukum Allah hina lagi. Tapi pergi sana jaga bulu pertama bagi satu. Ustaz minyak wangi. Betul. Bini lelaki pegang, jangan. Ni mula-mula saya takut lagi kena dam. Jaga. Bini nak lelaki nak pegang tangan tak takut. Sebab takut bermulanya mukadimah berjima. Takkan nak jima kot no. Kita pakai kain ihram pun orang Arab tuan-tuan bila dia jalan tu dia pumpam tu dia kan. Tapi depa jaga dia pegang tangan duduk atas bas. Abang duduk dah lah bas tu 40. Dia suruh abang duduk dengan bini orang lain. Yang dia tu duduk dengan apa? Duduk dengan lelaki yang takut lelaki nak apa? Takut apa? Jaga atas bas. Tapi balik hina Allah Subhanahu wa taala. Hina siapa laksana hukum ni bukan hukum tu hukum. Tuan-tuan, ni apa tujuan dia hukum Allah? Nakalan minallah, mencegah tuan-tuan. Kita yang tak cegah ni sebab itulah berlakunya curi Sungai Burung, orang curi rumah kita, orang masuk. Tuan-tuan kena ingat sebab apa? Tak laksana ni kita tak yakin. Tuan-tuan takut apa? Takutlah kalau laksana potong tangan awak, tuan-tuan mencuri kah? Takutlah kalau berzina ni sebab tuan-tuan berzina kah? Kita tak berzina, kita tak curi. Nak takut apa? Hukum Allah tuan-tuan, laksana, insya-Allah keberkatan Allah bagi. Sebab negeri ni dia punya, kita ni milik dia, apa kita punya tuan-tuan. Mana milik kita? Saya nak tanya. Mana milik kita? Mata kita milik kita. Bangun pagi esok tiba-tiba buta. Ayah saya tuan-tuan, bangun-bangun tak nampak. Khairi tak nampak. Kata ayah jom pergi hospital. Belah, buang selaput, buang-buang tu teriak, pegang buat tasbih selalu. Tak ada harapan aku ni, tak ada harapan. 2 minggu elok. Lupa buat tasbih pula dah. Saya kata ayah buat tasbih. Cerah. Kita tengok. Sebab tu apa? Manusia ni innal insana khuliqa halu'a wa iza massahu syarru khairu manu'a wa iza massahu khairu jazu'a. Manusia ni dalam gelabah bewak. Bila diberi kebaikan, dia lupa. Kita tentang duit seronok Sungai Burung ni kan, seronoknya alhamdulillah, makan boleh, nak apa lagi? Semua dah ada. Kita tengok jalan dah ada elok kan. Kita pergi supermarket ada kan. Dulu tak ada Giant, lah Giant pun ada. Dulu ada apa tuan-tuan Doraemon ya Giant pun ada sini tuan-tuan tengok. Dulu tak ada Ualong, lah Ualong pun ada. Dulu tak ada Sakan, lah Sakan pun ada. Lah apa yang lagi nak? Apa nak? Dia tak tahu tuan-tuan. Kita nak apa yang Allah nak. Supermarket tu nak, kita nak. Tetapi supermarket tu kita tak nak orang yang curi dalam supermarket. Kita nak apa? Kita nak pasaraya hebat-hebat. Kita tak nak orang yang dalam pasaraya tu mendedahkan aurat. Sebab apa? Allah ada di mana-mana. Tapi pergi umrah jaga tuan-tuan, Kak Ros pakai tudung punya elok. So tengok, comel. Aku tengok pun geram. Tudung elok. Tapi balik ke Jeddah, habis tudung. Allah ada di mana? Allah ada di mana? Allahu Akbar. Allah macam tak ada di Malaysia. Tuan-tuan, wahai Sungai Burung, Allah tak ada ke di Sungai Burung? Allah ada. Yakin tuan-tuan. Mereka yakin di Brunei, Sultan dia 600 tahun lagi telaga minyak Allah bagi rezeki. Kita ni tuan-tuan, sumber macam-macam. Minyak, apa yang tak ada di Malaysia? Minyak ada. Saya baru ni, ada seorang pakcik tua dah, bawa kereta. Kan, bawa kereta orang Arab sebelah tu, pakcik, saya kata pakcik duduk depan lah, dia bersembang dengan Arab ni, dia cakap betul, you are from where? Yaman, I'm driver only. Dia kata you are from where? Malaysia. Oh, dia orang hebat lah. Dia pakcik dia tanya, how about Malaysia? Malaysia is very good country. Saya duduk belakang, Malaysia is very good country. Oh, Malaysia good country. How about the oil? Oh, oil. Compare with Thailand and Indonesia, oil in Malaysia is very cheap. Dalam hati aku menumbuk cuma. Compare dengan Thailand, dengan Singapura. Tuan-tuan, Thailand pengeluar minyak kah? Singapura pengeluar minyak kah?
Singapura, Thailand, minyak apa pun tak ada. Tetapi Malaysia pengeluar minyak paling mahal di dunia. Tetapi harga Malaysia ni tuan-tuan, tak banding dengan pengeluar kita paling mahal. Bukan saja paling mahal, kereta kita kena ada road tax. Kereta kita kena cukai 300%. Kereta kita tuan-tuan, ni tol kena lagi. Bukan saja tol, atas tol tu ada yes lagi. La ilaha illallah. Tetapi minyak mahal di Thailand, tol ada tak? Tak ada, macam pernah pergi. Tak ada satu tol pun. Tuan-tuan, road tax pun tak ada, tuan-tuan. Tapi kita mengeluar, tu pun tak apa, tak. Nak buat macam mana ni, bantu rakyat. Dia ambil tu, dia bantu kita. Dapat berapa? Setahun 650 setahun. Tuan-tuan bayanglah ni 15% ni. Elektrik naik. Tuan-tuan naik pula GST. GST ni government service tax. Dia duk ulang. Oi, hampa tak faham ke? Ulang tu nak menunjuk bila dah lama ulang, dia akan diterima oleh rakyat. Tapi tuan-tuan kena ingat, sokong siapa? Tak sokong, sorry. Sedangkan cukai semua kebah. Itu adil kan? Adil ni tak kira. Sebab duit tu bukan duit mereka. Duit tu kita semua. Kita semua kena cukai. Kutai yang pakai tahu cukai ni baju ni cukai ni. Ni cincin aku pun cukai ni. Hampa ingat apa seluar sepeda pun cukai? Han gelap tak? Semua kena. Bila dah dapat buat tunggu tujuh kambing tu. Tukar pakai ni pula. Ni Samsung Note 3 apa? Tengok WhatsApp ni baru punya. Ini nak tu 3310 ada lampu. Apa dulu lihat? Tu dulu kini selamanya tak tahu apa. Ni pakai ni kita WhatsApp baru je, pakai Facebook, kita pakai WhatsApp kan. Kita pakai apa? Instagram. Negara keempat terkaya dunia. Korea dulu nombor 36 paling teruk. Sekarang Korea nombor 16 terkaya dunia. Apa ada di Korea? Tapi ya Allah tuan-tuan, di Korea Jepun saya pergi tuan-tuan 2 minggu. Depa naik escalator. Kami ni naik. Biasalah orang Malaysia naik escalator duduk tengah-tengah. Jangan bagi potong. Faham eh? Alah, apa nak potong-potong tangan? Potong tangan habislah nak kerja kelang. Batal akidah. Kosong akan Islamnya. Tuan-tuan kena ingat. Islam ada 5, tolak 1, kosong, bukan 4. Makcik, bukan 4. Sebab tu kita kena mengaji. Bila faham ni baru kita, ya Allah aku tak berani nak cakap, ya Allah aku takut, ya Allah. Warna biru. Biru tu orang tak mau lah tuan-tuan. Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan pergi kedai minyak. Minyak Allah ada di sisi kamu. Tuan-tuan, yakinlah di Sungai Burung ini. Kalau Allah ada di dalam diri kita, insya-Allah kita takkan takut dengan siapa dah. Kita yakin dengan Allah. Tuan-tuan yakin tak dengan Allah? Ya Allah tuan-tuan, saya boleh ceramah aja. Hidayah bukan milik saya, milik Allah. Saya setakat itulah ceramah saya. 5 minit lah. Lama-lama pun tak larat. Hampa boleh nganga ya. Aku tak larat nak ceramah. InsyaAllah ya, kita lain masa kita jumpa lagi. Saya nak bagi satu souvenir kepada tuan-tuan. Tuan-tuan balik nanti ambillah satu buku, balik bacalah zikir doaku. Balik baca insya-Allah. Tuan-tuan, saya nak buat ma'had tahfiz. Kalau tuan-tuan ada duit, di belakang tu ada Maybank dengan Bank Islam, masuk dalam tu insya-Allah. Kalau tuan-tuan nak derma hari ni pun boleh jugalah masuk dalam tu. Tak percaya, tuan-tuan pergi Lubuk Meriam. Tuan-tuan tengok bangunan dah naik dah, dan di belakang tu ada chalet-chalet pondok yang sedang dibina. Ada hamba Allah pergi, "Ustaz, pondok ni saya punya." Dia bagi 25,000 saya buat satu pondok. Mesti ikut saya. Duit dia punya. Dia kata, "Ustaz, esok kalau saya nak mati, Ustaz saya main sini." Saya kata, "Kalau mati tak payah, sebelum mati lah main." Dia kata, "Mati main apa, duk nyusah busu." Dia kata, "Mati nak main tahun tu, sebelum mati main." Tak apa Ustaz, saya buat ni. Tuan-tuan kalau ada duit, pergilah tempah pondok tu. Tuan-tuan kalau esok tak mau, tuan-tuan jual balik dekat sekolah. Saya akan jual balik untuk orang wakaf. Tuan-tuan pergi tengok, ada pondok-pondok cantik-cantik saya buat untuk orang duduk. Dan insya-Allah ma'had tahfiz itu akan dibuka tak lama lagi lah, sebab bangunan dalam proses dan pejabat pun akan siap di Lubuk Meriam. Lubuk Meriam, tuan-tuan pergi tengok duk bina sekarang ni, komplek hampir 4 tingkat. Tuan-tuan tengok. Jadi saya ucap terima kasih. Semua tu sumbangan daripada orang ramai dan duit daripada jualan-jualan. Kita buat jualan-jualan lah. Jualan-jualan tu hampir dapat kutip 300,000. Kita tak kutip derma saja. Jadi orang kata, "Alah ni semua derma." Tak ada. Kita buat jualan, alhamdulillah dapat 300,000 dan derma-derma orang dapatlah naik kompleks tu. InsyaAllah tuan-tuan bolehlah tengok. Kalau esok tuan-tuan tak tahu nak buat apa, duduk Sungai Burung ni, dan masjid ni pun tak fungsi dah. Kan semua dah tua dah. Nak azan pun tak ada. Semua dah tentu dah. Pergi duduk dekat pondok saya.
Pondok saya insya-Allah. Jadi tuan-tuan dermalah RM1 2 pun. Ataupun tuan-tuan nak beli produk saya pun ada kopi Syifa, ada madu tu, belilah untuk sambil menyumbang. Dan insya-Allah saya ucap terima kasih. Lain masa kita jumpa lagi. Biasalah dengan 2 rangkap pantun pergi ke Dubai membeli muruku. Bye bye. I love you. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada CD-CD terbaru. Tuan-tuan kalau nak yang terbaru ialah forum dengan Ustaz Bollywood. Harga dia RM10. Tuan-tuan dengarlah dengan keluarga, gelak 3 jam tak habis-habis. Tuan, ada Ustaz Bollywood. RM15 hari bulan saya ada di Masjid Pulau Betung. Jadi siapa yang ingin membeli apa ni